Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz, dan kepada siapa yang masih belum subscribe to this particular channel, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita orang dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast, okay? So guys, malam ni adalah malam kisah seram subscriber. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. So macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber. Kali ni kita akan kongsikan kisah seram daripada Singapura. Alright, yang dikongsikan oleh Kak Ros. Kak Ros ni berasal daripada Singapura, tapi aku tak sure Kak Ros ni kat Singapura kat mana, dekat Tampines ke, Hougang ke, Bedok ke, aku tak sure. Tapi inilah kisah dia, okay? Kejadian ni berlaku pada awal tahun 1990-an. Okay, masa tu Kak Ros baru beberapa bulan je lah kahwin. Fast forward, Kak Ros dengan husband dia bercadang dia nak pergi memancing lah dekat satu kawasan dekat area Singapura tu, di bahagian timur Singapura. So diorang suami isteri macam biasa lah, berpakat diorang nak pergi pancing dekat sebelah malam. Macam agak berani juga lah sebenarnya nak memancing time malam ni. Tapi aku rasa ni memang perangai orang yang suka memancing. Dia suka memancing tengah malam. Mungkin sejuk kot, aman, sejuk kan. So probably diorang nak pergi memancing tengah malam sebabkan tak ada orang, lebih tenang. Dan dia dan husband dia geraklah pergi ke tempat yang dikatakan tu lah. So bila diorang sampai dekat situ, tempat tu kira macam agak jauh daripada orang ramai. Okay, so diorang parking and then diorang jalan sikit ke dalam tu, and then diorang pun settle down dekat satu kawasan. So dia Kak Ros ni dia bawa satu beach chair. Beach chair ni macam kursi orang lepak kat pantai tu, okay, yang boleh duduk, boleh baring kan. So dia pun bawa, dia pun dah setting kat situ pun semua. And dia betul-betul setkan dia punya kerusi dengan dia punya barang-barang mancing tu dekat satu pokok. Okay, satu pokok ni, kira pokok ni pula keadaan dia guys, dia tak ada daun. Okay, separuh daripada pokok tu memang tak ada daun, yang lain tu ada daun lah. Okay, rasa-rasanya lebih kurang macam pokok nak mati lah. Okay, so dah dipendekkan cerita, suami dia pun siap-siapkan barang untuk memulakan mancing. Macam biasa, tali tangsi, mata kail, umpan dan sebagainya. And Kak Ros pula masa tu lepak dekat kerusi yang dia bawa tadi tu, sambil dengar radio lah. Sambil orang kata tengah tengok-tengokkan husband dia ni, gelagat husband dia ni untuk sediakan barang-barang mancing ni lah. So once barang-barang mancing ni dah settle, so husband dia pun cast maknanya dia campak joran dia lah. Okay, campak daripada tempat duduk dia orang, dia campak. So diorang pun macam biasa, lepas dah campak, diorang pun relax lah, tunggu. So sementara diorang tengah tunggu ni, dia Kak Ros dengan husband dia tu macam sembang-sembang kosong. Alright, and one particular point, okay, tiba-tiba kedengaran bunyi loceng dekat joran dia tu dah berbunyi. Okay, menandakan yang umpan tu dah kena lah kan, bunyi kring-kring kan. So si suami dia ni pun bangun daripada tempat duduk dia tu, lari dekat area joran, pump, terus tarik. Okay, tak sampai beberapa pusingan, husband dia nampak macam ikan tu dah kena tau. Nah, so husband ni macam seronok kan. Oh, ikan besar dan warna putih, seronok ni.
Dia pun duk tarik. Dia main lah. Main tarik. And Kak Ros time tu pula, dia excited. Yalah, because pasangan suami isteri yang baru kahwin buat benda yang diorang suka, and then tiba-tiba kena pula joran malam tu. Kena pula umpan diorang malam tu. Of course dia excited. And the reason why dia excited pun macam baru campak, tak sampai 10 minit, 15 minit kena ikan. Of course dia macam happy gila. Besar pula tu ikan kan. So masa tu Kak Ros just lepak je tengok gelagat husband ni duk tengah melawan dengan so-called ikan ni lah. Duk tarik. So by that time suami dia tengah tarik tu, at some certain point, at one point, husband dia macam just terdiam. Okay, dia terkaku, terdiam, and dia pandang Kak Ros dekat kerusi kan. Dia pandang, and then dia pandang depan balik. So Kak Ros ni macam pelik, kenapa husband dia ni macam ni kan? Sepatutnya bila kau dah lawan dengan ikan tu, kau tariklah ikan tu sampai habis, betul tak? And dia pelik tengok husband dia macam berdiri je kat situ, and dia pandang Kak Ros, dia pandang depan. Dia pandang Kak Ros, lepas tu dia tenung je Kak Ros ni. Lepas tu dia pandang depan balik. Dia pandang Kak Ros, dia pandang depan balik. So Kak Ros ni pun macam cuak, macam apa hal husband dia ni macam ni kan. So macam dia cakap, Abang okey tak ni? Dia cakap. Husband dia diam. And husband dia keep on buat benda macam tu, pandang Kak Ros, pandang balik kat tempat ikan tu, pandang Kak Ros, pandang balik kat tempat ikan tu, beberapa kali, beberapa minit. And one part, husband dia letak joran tu, pacak balik joran tu. Dia pandang Kak Ros, dia lari dekat Kak Ros, and dia terus tarik tangan Kak Ros. Dia terus tarik tangan Kak Ros, sayang jom kan, jangan tanya apa-apa, jom kita gerak. So Kak Ros ni dalam keadaan terpinga-pinga macam what is going on? Apa benda yang tengah terjadi sebenarnya kan? Kak Ros tinggalkan barang-barang and dia gerak. Jalan dalam keadaan laju. Bukan berlari ya, dia jalan dalam keadaan laju. Husband and wife ni jalan dalam keadaan laju. And masa tengah berjalan, dia terserempak dengan satu orang. Orang yang dekat kawasan situ lah. So orang tu pun tanya, bro macam mana? Dapat ikan ke malam ni? Kan? Banyak ikan? Husband ni diam 1000 bahasa. Kan? And they decided to go back. So dah on the way perjalanan balik rumah. Sepanjang perjalanan tu, husband dia tak cakap apa-apa pun. Langsung tak cakap apa-apa. So bila dah sampai rumah, husband dia masuk rumah, bagi salam masuk rumah apa semua, mandi bersihkan badan. Kak Ros pun sama, mandi bersihkan badan semua, and diorang tidur. Diorang tak bercakap apa-apa langsung pasal kejadian tu. And Kak Ros tak nak pressure husband dia untuk ceritakan apa masalah dia. So fast forward, keesokan harinya, Kak Ros sakit sangat perut dia. Macam aduh sakitnya perut, ya Allah kata. Dia macam lain macam mau sakit dia ni. Sakit sangat-sangat. And Kak Ros pergi toilet. Dia nampak macam darah, bleeding. And bagi tahu husband dia, abang tolong, dia cakap. So husband dia nampak dalam keadaan panik. Husband dia terus papah dia keluar and bawa dia pergi ke hospital. So bila dah sampai, aku tak nak cerita details in what happened to the hospital, tapi bila dia sampai ke hospital and doktor dah, orang kata dah diagnose apa masalah Kak Ros ni sebenarnya, sebabkan dia sakit perut sangat-sangat. Rupa-rupanya Kak Ros keguguran. Kak Ros ni macam sangat-sangat down disebabkan dia memang sangat susah untuk dapatkan cahaya mata, sebab dia punya cycle dia tu tak tetap. Okay, kepada sesiapa yang dah kahwin, korang faham lah apa benda yang cycle dia tak tetap. And the best part, Kak Ros pun tak tahu yang dia mengandung pun. Ya, because after a few months kahwin apa semua, macam nothing happens kan. So dia tak ada rasa tanda-tanda awal mual-mual ke pening-pening, tak ada. Bila dia dah dapat tahu yang macam dia keguguran on the next day tu, so Kak Ros ni call arwah abang dia sekarang ni lah. Kira sekarang abang dia ni dah arwah. Dia call arwah abang dia ni yang pandai mengenai alam-alam gaib. Okay, so they decided untuk bercerita dengan abang dia ni apa yang jadi pada malam sebelum kejadian keguguran ni. Husband Kak Ros cerita from A to Z apa yang jadi dekat malam yang masa diorang pergi mancing ni. Cerita lah dekat arwah abang Kak Ros ni. Dia cerita. And Kak Ros hanya duduk
dengar apa benda yang husband dia nak cakap. Sebab Kak Ros tak tahu cerita. All Kak Ros tahu, husband dia kelam kabut nak balik, itu je kan. So husband dia finally bagi tahu sebenarnya masa dia menoleh ke arah Kak Ros, dan semasa dia menoleh balik ke arah tempat ikan tu, tempat yang diorang mancing ikan tu, air, and dia toleh balik dekat Kak Ros, and dia toleh balik ke depan, sebenarnya husband Kak Ros dia nampak ada seekor pontianak dekat pokok yang Kak Ros duduk dekat kerusi tu, sedang memerhatikan Kak Ros dengan mata yang merah menyala, pakaian serba putih, rambut panjang ke bawah. InsyaAllah. Husband dia tengok dekat kawasan air tu, ikan tu, husband dia nampak image Kak Ros dan ikan bersilih berganti. Pelik kan? Maknanya dekat kawasan air, dia nampak seekor ikan dekat situ yang diorang tarik pakai joran tu, tapi gambaran tu dia ada image yang silih berganti. Muka Kak Ros, muka ikan, muka Kak Ros, muka ikan, muka Kak Ros, muka ikan. Okay. And masa husband dia duduk pandang Kak Ros, pandang air tu, pandang Kak Ros tu, dan barulah husband dia faham yang sebenarnya husband Kak Ros ni dia kena pilih antara Kak Ros ataupun ikan. Mana satu kau nak bawa balik? Kau nak bawa balik Kak Ros ataupun kau nak bawa balik ikan? Sebab tu husband dia bergegas cabut daripada tempat tu. Okay, so lepas husband Kak Ros ni cerita dekat arwah abang Kak Ros ni, arwah abang Kak Ros ni bagi tahu yang sebenarnya pontianak tu yang tengah memerhatikan Kak Ros tu tahu yang Kak Ros tengah mengandung. Dan dari jauh lagi dia dah tahu Kak Ros mengandung dengan anak yang sulung. So kalau katakan husband Kak Ros ambil ikan tu, Kak Ros dan anak kandungan dia yang pertama adalah pengganti. Faham tak? Itu agak scary guys. Okay. Tapi Alhamdulillah husband Kak Ros membuat pilihan yang sangat bijak, yang ditinggalkan benda tu dan dia ambil Kak Ros bawa balik. So after a few days, Kak Ros dengan suami ada buat sesi perubatan ruqyah untuk mengelakkan kejadian-kejadian macam ni untuk berulang lagi lah. Okay. Bagi aku agak scary guys, sebab kita memancing waktu malam, kita tak tahu apa benda yang ada kat situ sebenarnya. And kita datang tanpa diundang untuk memancing. At some certain point mungkin kita terlanggar ataupun orang kata menceroboh kawasan-kawasan yang diorang selalu tinggal, dan mungkin benda tu tak berapa nak suka. Thank you so much Kak Ros sebab kongsi cerita yang bagi aku sangat-sangat menarik, sebabkan dia ada kena-mengena dengan kaki pancing. Kepada kaki pancing kat luar sana, kalau korang nak pergi mancing, make sure korang memancing di tempat yang betul, jangan main boh je. Kepada sesiapa yang ingin berkongsikan kisah seram dengan kita, boleh hantar email kepada kami hellosegment@gmail.com ataupun boleh DM di Instagram @hellosegment. And The Segment sekarang kita mempunyai The Segment Discord. Alright, satu application di mana aku tengah kumpulkan semua subscriber The Segment untuk duduk dalam Discord so that kita boleh berborak, bersembang secara real time dengan aku, dengan subscriber yang lain. Kak Ros, sebelum saya mengakhiri episod saya pada malam ni, saya dan seluruh warga The Segment dan subscriber The Segment ingin mendoakan kesejahteraan Kak Ros, dan insyaAllah satu hari nanti Kak Ros akan dikurniakan cahaya mata. Don't give up, serah pada Allah SWT, dan insyaAllah guys, jom kita sama-sama doakan untuk kesejahteraan Kak Ros. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.